Okey, dua Taibah dan dua Amanah. Kita bertemu kembali dalam video yang kedua. Dalam video yang kedua ni kita nak tengok tentang pergerakan meteoroid, asteroid dan juga pergerakan bagi komet. Okey, pergerakan meteoroid. So basically meteoroid ni dia ada peluang untuk masuk ke dalam atmosfera bumi. Okey, seperti yang saya cakap tadi, jika meteoroid itu berada di ruang angkasa, contoh dalam kita punya sistem suria, nama dia dikenali sebagai meteoroid. Tapi once meteoroid tu tiba-tiba memasuki atmosfera bumi, contohnya meteoroid dia masuk ke dalam atmosfera bumi, meteoroid tadi tidak dikenali sebagai meteoroid, tetapi dia akan dikenali sebagai meteor. Okey, apa yang berlaku pada meteor ni bila dia masuk ke dalam atmosfera bumi ni? Meteor ini akan berlakunya geseran di antara meteor dan juga molekul-molekul udara dalam atmosfera bumi. Jadi apa yang berlaku adalah dia akan terhasillah haba sehingga meteor ini terbakar dan terhasillah coretan cahaya. Sebab apa? Di luar atmosfera bumi, ruang dia adalah kita panggil vacuum, dia tiada udara. Tetapi di dalam atmosfera bumi ada molekul udara. Jadi disebabkan itulah bila meteor ini bergerak dengan laju yang tinggi, akan berlakunya geseran dengan molekul udara. Jadi menyebabkan meteor itu terbakar dan menghasilkan coretan cahaya. Okey, coretan cahaya tu yang kita panggil sebagai tahi bintang yang kita nampak pada waktu malam. Okey. So basically disebabkan meteor ini terbakar, selalunya meteor ni akan habis terbakar sebelum sampai kepada permukaan bumi lah. Tapi ada juga meteor yang mungkin terlalu besar dan tak habis terbakar tak habis terbakar dan meteor ni akan sampai kepada permukaan bumi. Okey, once meteor tu sampai kepada permukaan bumi, menghentam permukaan bumi, ia tidak dikenali lagi sebagai meteor. Okey, meteor tu dikenali sebagai meteorit. Okey, meteorit ni bila dia hentam permukaan bumi, dia akan boleh menyebabkan kawah terhasil pada permukaan bumi itu, bergantung kepada saiz meteorit tadilah. Okey, untuk faham situasi ni kita try tengok video. Ini contohnya lah. Okey, bila meteorit masuk ke dalam atmosfera bumi, ia dikenali sebagai meteor dan meteor ini mengalami geseran dengan molekul udara, jadi dia akan terbakar. Okey. Okey, yang ni yang saya cakap lah, awak boleh nampak tahi bintang. Tahi bintang tu disebabkan oleh meteor yang terbakar dan menghasilkan api lah. Okey. Tak ada lagi. Tak ada. Okey. Dan jika berlakunya Okey. Okey, dan jika meteor tersebut tak habis terbakar dan dapat menghentam permukaan bumi, dan dia akan menyebabkan dia bertukar nama menjadi meteorit, yang mana dia boleh menyebabkan kawah berlaku lah pada permukaan bumi. Ini contohlah meteorit yang dah pernah sampai kepada permukaan bumi. Okey, awak boleh tengok kat sini lah. So awak boleh Google, ni contohnya meteorit dah pernah sampai kepada permukaan bumi. Okey, itu saja tentang meteorit. Okey, next kita nak bercakap tentang asteroid. So seperti yang saya terang sebelum ni, asteroid dia ada dia punya orbit dia, yang mana dia bergerak dalam orbit yang dikenali sebagai lingkaran asteroid ataupun asteroid belt. Tetapi ada juga beberapa asteroid yang mempunyai orbit sendiri, iaitu sebagai contoh, awak boleh tengok kat sini, Apollo punya asteroid Apollo dia mempunyai orbit yang tersendiri warna merah ni. Sama juga dengan asteroid Amor, yang mana dia mempunyai orbit yang tersendiri dan dia tidak berada dalam orbit lingkaran asteroid. Sama juga dengan asteroid yang bernama Aten ni pun mempunyai orbit masing-masing. So masalah dia adalah
jika berlaku persilangan, okey, berlaku persilangan antara bumi yang mengorbit matahari dengan asteroid Apollo, Amor dan Athens ni, mungkin akan berlaku pelanggaran. Dan jika pelanggaran bumi dengan asteroid yang besar berlaku, dia boleh menyebabkan kemusnahan kehidupan di dalam bumi. So basically, asteroid yang berada dekat lingkaran asteroid tak ada masalah. Sebab dia tak akan berlakunya persilangan dengan bumi bila dia mengorbit matahari. Tapi ada peluang untuk bumi bersilang dan berlanggar dengan asteroid Apollo, Amor dan juga Athens. Awak boleh tengok pada gambar ni, dan pelanggaran tersebut akan memberi impak yang sangat besar kepada bumi. Dan ada satu movie awak boleh tengok, movie ni lama dah lah, Armageddon nama dia, dan dia menceritakan tentang bagaimana NASA lah tak silap saya menghantar dia punya angkasawan ke luar atmosfera bumi. Tujuan adalah untuk meletupkan asteroid yang dijangka akan berlanggar dengan bumi. Tapi malangnya asteroid tu tak dapat diletupkan dan akhirnya menyebabkan kemusnahan. Dan akhirnya asteroid tu sampai kepada bumi dan menyebabkan kemusnahan terhadap kehidupan dalam bumi tersebut. So awak boleh tengok cerita ni, lama dah lah cerita ni. Okey. Okay, last sekali adalah pergerakan komet. So komet ni dipercaya kebanyakan berasal daripada lingkaran Kuiper ataupun awan Oort. Okey, nak faham di mana lingkaran Kuiper dan awan Oort ni. So ni awak boleh tengok, ini ialah kita punya sistem suria, dan lingkaran Kuiper berada di luar daripada sistem suria. Di sinilah asalnya, datangnya komet yang masuk ke dalam kita punya sistem suria. Dan awan Oort pula adalah, ni adalah kita punya lingkaran Kuiper dan awan Oort di sini. Dan kita punya sistem suria berada di dalam awan Oort tersebut. So itu adalah asal datangnya komet yang masuk ke dalam kita punya sistem suria. Okey, apa yang berlaku adalah apabila komet tu menghampiri matahari, okey, contohnya kat sini komet dia bergerak dalam dia punya orbit dia. Bila dia menghampiri matahari, dia punya laju semakin meningkat dan komet tu semakin mencair, dan kita boleh tengok ekor dia semakin bertambah panjang apabila komet itu menghampiri matahari. Dan kalau awak perasan dalam gambar ni pun, ekor komet tu sentiasa dalam keadaan menjauhi, dia tidak mendekati matahari. Disebabkan oleh dekat permukaan matahari berlakunya beberapa fenomena, iaitu salah satunya contohnya angin suria, yang mana menyebabkan ekor komet tersebut sentiasa menjauhi matahari. Dan the worst case adalah komet ni juga mungkin dia boleh terkeluar daripada dia punya orbit dia disebabkan oleh daya tarikan graviti yang kuat oleh planet yang lebih besar. Dan bila komet ni keluar daripada orbit dia, the worst case adalah mungkin akan berlaku pelanggaran dengan bumi, sama macam berlaku dekat asteroid tadi lah. Dan ini akan menyebabkan satu kemusnahan yang sangat teruk kepada kehidupan di bumi. Okey, untuk faham penerangan saya ni, kita boleh tengok video ni. Mana video dia? Okey, kita tengok video ni. Ni asteroid sekejap. Okey, ni ialah komet. Okey, apabila komet itu mendekati matahari, dia menjadi cair dan ekor dia semakin panjang, dan ekor dia sentiasa menjauhi matahari. Okey, sebab apa? Sebab di permukaan matahari berlakunya angin suria yang menolak cahaya tu, ekor komet tu menjauhi daripada matahari. Okey. Okey.
Okey, itu saja berkaitan dengan komet. Dan last one adalah tentang melindungi bumi daripada hentaman asteroid. So, saya cakap tadi, ada kemungkinan untuk bumi berlanggar dengan asteroid disebabkan oleh ada beberapa asteroid yang tidak berada dalam asteroid belt, dalam lingkaran asteroid, dan mungkin ada peluang untuk bersilang dengan bumi bila bila mana kedua-dua bumi dan asteroid mengorbit matahari dan mungkin berlaku pelanggaran. Jadi sangat pentinglah untuk saintis, especially pihak NASA mungkin mengetahui keadaan ini, dan jika berlaku kemungkinan untuk bumi dan asteroid berlanggar, apa yang mungkin mereka boleh buat adalah mereka akan cuba untuk memusnahkan ataupun mengubah arah pergerakan asteroid itu. Salah satunya memusnahkanlah, contohnya awak boleh tengok dalam movie Armageddon, uh, pihak NASA lah, saya kata pihak US, NASA menghantar dia punya saintis ataupun dia punya angkasawan keluar daripada bumi untuk memusnahkan asteroid tu dengan menggunakan uh, bom lah ataupun tenaga bom yang boleh memusnahkan asteroid yang besar. Okey, itu saja daripada saya untuk bab 13. Terima kasih.